Wassalatu wassalamu ala asyrafil wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Masjid Jami' Al-Ihsan, Tuan Haji Makno bin Haji Alwi, yang saya kasihi Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Osman bin Abdullah, dan juga penganjur bersama kita pada malam ini Tuan Haji Amiruddin bin Muhammad Yusof selaku pengurus Bank Rakyat Seri Manjung, serta rakan-rakan, tuan-tuan imam, tuan-tuan pegawai, tuan kuasa sahab pimpinan, tuan-tuan haji, puan hajah, hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama setelah 2 tahun tidak ada ceramah ambang Ramadan. Tahun depan ada. Tahun depan kita di rumah je. Jadi 2 tahun baru jumpa pula. Jadi alhamdulillah, kerana kita ada kelonggaran dalam solat tarawih untuk menyambut Ramadan, kali ini kita adakan ceramah ambang Ramadan. Mungkin tuan-tuan kita semua dah tahu syarat perkara yang batalkan puasa datang, cuma nak ingat balik, pangat balik bila nak bertemu dengan Ramadan. Kerana apa? Kita dah mengharapkan redha Allah dengan hadirnya Ramadan, supaya Allah ampunkan dosa kita dengan sesuai dengan hadis Nabi SAW. Man shara Ramadana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh pengharapan, dengan mengharapkan kepada Allah SWT, maka diampunkan oleh Allah segala dosanya. Ini kita mengharapkan supaya Allah ampunkan dengan kita berpuasa bulan Ramadan dengan ikhlas karenanya. Baik, kita nak bercakap niat untuk yang lebar. Mungkin malam ini kita akan dapat sedikit sebanyak kongsian berkaitan dengan untuk menyambut Ramadan, insyaAllah. Dan juga malam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ada 2 sesi, iaitu sesi ceramah Ramadan dan juga sesi berkenalan kita dengan berkaitan dengan Bank Rakyat. Jadi harap tuan-tuan tunggu sehingga selesai. Mungkin ada manfaat, ada beberapa kelebihan yang boleh kita berkongsi malam ini, ataupun mungkin nak bagi doa kot malam ni. Mana tahu kan? Jadi tuan-tuan tunggulah. Tuan-tuan tunggu tak dapat doa. Bukan doa, tukar doa sengit tu boleh, insyaAllah. Lupa mengurus. Jadi untuk tidak melengahkan masa, sesi pertama ni kita teruskan dengan ceramah di ambang Ramadan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Osman bin Abdullah yang datang daripada Penang. Jadi daripada semalam lagi beliau berada di Manjung, setiap bulan beliau di sini lah. Jadi kebetulan patutnya beliau dah balik Penang ni, tapi saya tahan dia yang balik ni tak ceramah malam ni. Ada penganjur daripada Bank Rakyat. Jadi dah melengahkan masa, majlis dengan hormatnya silakan Fadil Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي شرع علينا بصيام في شهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي من عليه بأعلى المقام
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيام أما بعد اللهم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya muliakan saudara Tuan Imam merangkap pengacara majlis pada malam ni, yang saya hormati pengurusi majlis, pengurusi surau, pengurusi masjid, seterusnya ahli jawatan kuasa, dan yang saya muliakan juga, yang saya dikhabarkan malam ni, iaitulah penganjur majlis, di antara para penganjur majlis pada malam ni, dan seterusnya kepada mereka-mereka yang tak mampu saya nak sebut satu persatu, tetapi tidak kurang takzim di dalam hati saya. Seterusnya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Pertama sekali dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh rahmat, malam yang penuh barakah, kita berada pada satu bulan yang mana kita berada pada penghujung bulan Sya'ban. Tak berapa hari lagi kita akan melangkah masuk di dalam bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban ini nama dia pun dah unik, nama dia pun dah hebat. Sebab ketika sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, lima sumiya Sya'ban?" Sebab apa dinamakan Sya'ban? Sya'ban ni nama dia sebab apa Sya'ban? Maka Nabi kata, li'annahu yatasha'aba fihi khairan katsira. Sya'ban ni maksud dia ambil sempena. Kalau bahasa Melayu kita terjemahkan dengan makna limpahan. Limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yatasha'ab tu makna dia limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga limpahan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beruntung. Maka sebab itulah terus menerus kita mengharapkan dan kita merayu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Terus baca sampai kita masuk dalam bulan Ramadan. Harap-harap Allah Subhanahu wa taala tak matikan kita. Maka sebab tu Nabi suruh kita berdoa sebagai satu harapan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala berkati kita dalam bulan Sya'ban, bahkan sebelum tu lagi daripada bulan Rejab. Dan minta supaya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita dapat melangkah masuk dalam bulan Ramadan. Bahkan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebut para salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka bukan hanya sekadar berdoa kepada Allah dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban saja. Bahkan golongan-golongan salafus salih 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, 6 bulan sebelum tibanya bulan Ramadan, mereka dah pun berdoa merintih kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka di dalam bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan selepas daripada bulan Ramadan, bermula daripada Syawal, mereka berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala terima amalan-amalan yang mereka lakukan di dalam bulan Ramadan.
Jadi makna dia tuan-tuan ni sebagai satu petanda bahawasanya hebatnya bulan Ramadan. Maka dengan sebab itulah bulan Ramadan menjadi bulan khususiyat, bulan keistimewaan yang Allah istimewakan, Allah tentukan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umat-umat dia. Maka sebab itu bila kita sebut berkenaan dengan Ramadan, maka sudah pastilah tuan-tuan, kita akan menceritakan berkenaan dengan puasa dan sebagainya. Itu yang paling utama, sebab datangnya Ramadan bersama-sama dengan ibadat puasa. Tentulah kita akan teringat kembali ayat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita baca setahun sekali dan kita ingat setahun sekali. Tapi kalau orang yang rajin tadabbur baca Quran, selalu ingat dah ayat ni. Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ni duduk di mulut kita dah ni. Tapi apa yang kita nak cerita di antara keistimewaan uniknya ayat ni? Di dalam syarah Muslim, bila mana menghuraikan berkenaan dengan puasa, menghuraikan berkenaan dengan ayat ini, maka disebut di antara keistimewaan ayat ni, Allah Subhanahu wa taala memanggil, bila Allah nak bagi puasa ni, Allah nak perintah puasa, Allah panggil manusia ni dengan satu gelaran darjat yang tinggi. Dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ada panggilan yang paling rendah, ada panggilan yang pertengahan, ada panggilan yang tinggi, ada panggilan yang paling tinggi. Panggilan yang rendah, contohnya Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina kafaru, ya ayyuhalladzina kafaru. Allah panggil orang kafir ni dengan panggilan yang rendah, wahai orang-orang kafir. Kemudian panggilan yang kedua, tinggi sikit, Allah panggil ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insan. Itu di antara panggilan yang sederhana, tinggi sikit lah. Kemudian panggilan yang ketiga, Allah Ta'ala panggil dengan ya ahlal kitab, wahai ahli-ahli kitab. Ahli-ahli kitab ni kira tinggi darjat dia sebab apa? Sebab dia pernah beriman, walaupun dia beriman dengan nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Allah panggil Bani Israel dengan gelaran ya ahlal kitab, wahai ahli-ahli kitab. Maksudnya orang yang pernah beriman dengan kitab Taurat, orang yang pernah beriman dengan kitab Injil. Kemudian yang keempat, darjat yang tinggi, Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, tu kira darjat yang tinggi dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila Allah nak bagi puasa ni, Allah panggil dengan panggilan yang tinggi darjat di sisi Allah. Maka sebab itulah tuan-tuan, bagi orang yang ada iman, bagi orang yang rasa keimanan di dalam diri dia, maka bila Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, Allah seru dengan ya ayyuhalladzina amanu, dia rasa bangga, dia rasa seronok. Orang beriman tentu seronok bila dengar Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Kalau dia tak seronok tu makna dia tak termasuk dalam panggilan tu lagi. Dan yang paling tinggi,
Yang paling tinggi Allah Subhanahu wa taala panggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Ini bukan darjat kita. Allah panggil para nabi, Allah panggil nama para rasul. Tapi bila mana Allah Ta'ala panggil orang yang beriman, sebab Allah Ta'ala nak bagi sesuatu perkara yang istimewa. Bila Allah guna ya ayyuhallazina amanu, berarti Allah Ta'ala nak habaq satu benda yang istimewa. Kalau Allah sebut ya ayyuhan nas, kalau tuan-tuan buka dalam Quran, kalau saya nak cerita semua sekali mungkin tak sempat. Bila sebut ya ayyuhan nas tu kebanyakan diceritakan berkenaan dengan perkara-perkara biasa. Tapi bila sebut ya ayyuhallazina amanu, perkara yang luar biasa, yang istimewa. Kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan kepada kamu. Kutiba kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dengan makna furida, difardukan kepada kamu, diwajibkan kepada kamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti mana diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu berpuasa. Di dalam syarah Muslim menyebut orang-orang dulu pun puasa. Di antaranya syariat puasa orang dulu iaitulah puasa 3 hari dalam masa sebulan. 3 hari sebulan. Ada yang puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari buka. Tapi belum pernah umat-umat dahulu berpuasa ditentukan secara bulan yang khusus. Letak bulan khusus tak ada. Cuma spesialnya Allah Ta'ala bagi kat kita ni, umat Nabi Muhammad SAW, iaitulah berpuasa pada bulan yang khusus, iaitulah bulan Ramadan. Maka sebab itulah tuan-tuan, Ramadan ni istimewa. Kalaulah siapa-siapa yang tak ambil peluang, maka dia akan amat-amat rugi. Lah ni memang dia tak nampak. Tapi bila kita menghadap Rabbul Jalil, kita menghadap Allah Jalla Jalaluh, maka ketika tu barulah kita nampak hebatnya Ramadan. Maka sehinggakan para sahabat Nabi, bila mana Nabi ceritakan berkenaan dengan Ramadan ni, kelebihan dia. Sebab dalam satu hadis riwayat, wa kana sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yantashiru ashabahu bidukhuli Ramadan. Nabi ni bila nak mai bulan Ramadan, yantashiru ashabahu. Nabi ni dia akan cerita dekat para sahabat berkenaan dengan akan datangnya bulan Ramadan. Ni Ramadan nak mai ni, Ramadan nak mai. Nabi akan cerita. Lalu para sahabat bertanya, ma Ramadan, apa tu Ramadan? Maka Nabi pun sebutlah dalam hadis yang panjang. Riwayat Imam Tirmizi pun ada, muttafaqun alaih dan sebagainya, hadis yang panjang. Tapi secara ringkas, bila sahabat tanya, Nabi kata, Ramadan tu syahrun azimun, bulan yang azim, yang besar. Nilai dia bulan ni besar pada bulan-bulan lain. Mana dia bulan lain tu ada agak keistimewaan dia, tapi berbanding dengan bulan Ramadan ni, hebat bulan Ramadan. Lepas tu Nabi sebut lagi Ramadan itu syahrul mubarak, bulan keberkatan. Ramadan tu syahrul maghfirah, bulan keampunan. Ramadan tu syahrul rahmah, bulan rahmat. Limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi duk cerita sampai para sahabat ni, Allahu Akbar, dia rasa hebatnya Ramadan. Sehingga kan sebahagian daripada para sahabat, mereka mengharapkan bahwasanya kehidupan mereka kulluha Ramadan, keseluruhannya adalah Ramadan. Sehingga kan mereka ni harap, kalau Tuhan bagi setahun tu Ramadan, kan hebat. Tu sahabat no. Tu Sayyidina Umar, bukannya Umar hak menega sate tepi jalan. Ada. Kita ni bila dengar Ramadan juih mulut dah. Nak kena puasa dah dia kata. Ni nak kena tahan diri, tak boleh makan dah siang. Macam-macam lah kita ni.
adab sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi bila menyambut bulan Ramadan? Di antaranya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika jadi khalifah, maka Sayyidina Umar memerintahkan setiap malam daripada bulan Ramadan dipasangnya cahaya-cahaya pelita, cahaya-cahaya lampu di setiap tempat-tempat ibadat, di setiap masjid, supaya terang menerang. Supaya terang menerang setiap masjid. Sebab apa? Dia berbangga dengan apa yang ada di dalam bulan Ramadan. Begitu juga seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ni seorang sahabat Nabi yang pemurah. Walaupun satu-satu ketika dia berada dalam keadaan susah. Satu ketika bila dia dengar Nabi SAW sebut, Nabi kata di antara kelebihan bulan Ramadan ni, iaitulah orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dalam satu hadis yang pendek, Nabi kata, Al-jannatu mushtaqun ila arba'ati nafarin. Syurga ni, dia rindu kepada 4 golongan. Syurga dia rindu kepada 4 golongan. Munasabahlah dalam hadis muttafaqun alaih, yang mana menyebut bahawasanya bila nak datangnya bulan Ramadan, Allah akan turunkan angin daripada bawah aras sehingga kan meniup dalam syurga, sehingga bergeraknya pohon-pohon dalam syurga, dan juga sehingga kan terasa anak-anak bidadari yang duduk dalam syurga. Mereka bertanya, hari apa ni? Lalu Allah perintahkan malaikat suruh hias syurga. Mereka tanya, hari apa ni? Lalu disebutkan bahawa ni Ramadan nak mai, dihiasnya syurga. Makna dia, syurga ni buat persiapan untuk sambut orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Kita ni kalau tak mau buat persiapan masuk bulan Ramadan, tapi duk minta dia. No, nak buat persiapan tak mau. Tapi bila masuk saja awal Ramadan, tak lekang-lekang berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Jadi Zaid bin Sabit ni bila dia dengar Nabi kata, di antara hadis yang tadi, syurga ni rindu kepada 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang baca Quran. Yang kedua, wahafizul lisan, orang yang memelihara lidah. Dan juga di antaranya, wa mut'imil ji'an, orang yang bagi makan orang yang berpuasa. Bila Nabi habaq kelebihan bagi makan orang puasa, ini tuan-tuan di antara salah satu ibadat, salah satu amalan para sahabat, iaitulah dia yakin dengan janji Nabi, bagi makan orang puasa tu balasan dia besar. Bagi makan orang berbuka puasa. Pasal apa? Ketika berbuka tu kita duduk tengah lapang, orang duduk tengah lapang, bagi makan dia. Cuma berbeza dengan kita di Malaysia lah kadang-kadangnya. Kita bagi makan more pukul 10 lepas tarawih. Mana dia kita bagi makan orang kenyang. Kita bagi makan orang kenyang. Mereka bagi makan orang lapang tu sunnah. Lalu dia panggil para sahabat datang ke rumah dia. Sehingga kan satu ketika datang sahabat tu ramai. Lalu Zaid bin Sabit dengan isteri dia nampak macam tak cukup ni. Akhirnya setelah daripada sunnah orang salafus soleh ni, dia buka puasa, minum air, makan kurma. Kurma sunnah dia 3 biji makan. Jangan makan sebiji, makan 3 biji. 3 biji kurma tu, dalam tu ada kajian-kajian. Kalau di segi sains pemakanan ni, mana dia cukup dah untuk beri tenaga kepada kita untuk kita buat ibadat. Minum air. Kalau kita nak tambah kuih-kuih boleh lah. Lepas tu sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib baru cari nasi. Kita jangan gelojoh sangat. Buka puasa, soya cincau satu. Tak? Lepas tu kemang semangkuk ke ayam ke apa sebungkus. Nasi ayam 2 bungkus. Tu yang jadi ulang sawah. Nak main sembahyang dia berat dah. Nak main sembahyang dia berat. Saya pernah lah ketika tempat saya mengaji dulu, kita pergi di negara Arab, kita buka puasa sama. Makan kurma, makan ayam, minum ayam, makan kuih.
Semayang maghrib. Lepas semayang maghrib, semayang sunat witir 4 rakaat tiap-tiap malam. Semayang witir. Kita witir ni bulan Ramadan ni mungkin 10 malam tak akhir ya jumpa. Tu pun kadang-kadang terbabas juga kita. Saya pergi Qiyamul Lail. Lebih kurang 4-5 tahun sudah di Kuala Lumpur. Dia panggil Qiyamul Lail, pergi Qiyamul Lail. Kita pun bawa lah sunat tasbih. Bawa sunat tasbih, dengar-dengar di belakang kayu. Kayu apa saya baru rakaat pertama. Rupanya satu pakcik ni semayang-semayang ada pengsan. Kita duk ingat pengsan dia tu pasal duk teringat dosa ke kan. Kenang dosa ke, kenang ni ke, pengsan. Kata dia pasal apa ni? Kita tanya masa makan sahur tu, tanya dia pasal apa? Pengsan. Biasa ustaz, tak pernah semayang. Tak pernah semayang sunat. Kena rakaat pertama witir, pengsan. Rakaat pertama apa? Sunat tasbih. Sunat tasbih, sunat tasbih, pengsan. Semayang 4 rakaat sunat tasbih. Lepas tu semayang isyak baru jumpa nasi. Lalu cerita Zaid bin Sabit kembali tadi, balik dia pun bila mai tak nak makan ni, lalu di lepas maghrib waktu gelap makan tu, dia gelapkan tempat dia makan. Dan dia dengan isteri dia ni buat makan. Sahabat-sahabat dia semua makan. Keesokannya lepas main subuh, ketika tu dia berada dalam majlis Nabi SAW. Maka Nabi tengok Zaid bin Sabit, Nabi senyum kat dia. Nabi senyum kat Zaid bin Sabit. Lalu Nabi kata kat Zaid bin Sabit, Nabi kata, Nabi kata lebih kurang macam ni lah ayat dia. Nabi kata, ti betul. Mana dia? Betul kamu. Apa yang hang buat tu betul. Maksud dia baik kamu. Jadi Nabi tahu kata Zaid bin Sabit ni kelakuan dia semalam macam tu. Nabi ni Allah Ta'ala bagi keistimewaan dia. Dia boleh nampak. Jadi makna dia banyak lagi lah kalau kita nak cerita para sahabat ni. Bangga bila masuk bulan Ramadan. Bahkan sebahagian sahabat, mereka mencari peluang untuk melakukan ibadat yang terbanyak. Ibadat yang terbanyak. Sehingga kan ada sebahagian sahabat i'tikaf. Bukan setakat 10 malam terakhir. 10 malam terakhir itu mesti dah. Tapi daripada permulaan Ramadan lagi, dah ada sahabat-sahabat yang beriktikaf. Kita ni tak tahulah malam kan, 10 malam terakhir. Payah kita nak iktikaf. Tapi dia beriktikaf. Sebab apa? Nak cari keberkahan, nak cari limpahan keberkatan daripada bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, Nabi kata, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwabus sama." Apabila datangnya bulan Ramadan, futihat abwabus sama, maka dibukanya pintu-pintu langit. Wa fi riwayatin, dalam riwayat hadis yang lain, Nabi sebut futihat abwabul jannah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang ketiga, Nabi sebut futihat abwabur rahmah. Ni banyak riwayat hadis ni. Pertama, abwabus sama. Bila datangnya bulan Ramadan, Allah buka pintu langit. Jadi para muhaddisin dia sebut, maksud abwabus sama tu makna dia, Allah buka segala pintu rahmat. Baik yang kecil, yang besar, rahmat ni kira besar belakang, turun belakang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat rahmat pun bawa turun, berderu-deru, berduyun-duyun. Cuma kita tak nampak. Dan ada riwayat menyebut, wa fi riwayatin wa abwabul jannah, Allah buka pintu syurga. Wa ghulliqat abwabun nar. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa sulsilati syayatin, dan ditambat segala setan-setan. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain, wa sufidati syayatin, dibelenggu. Sufidat tu maksud dia tambat sama.
Ditambat susilat pun maksud dia lebih kurang sama. Ditambatnya segala setan-setan. Maka ulama-ulama hadis dia memberi maksud ada 3 perkara. Pertama, pasal apa? Allah suruh buka pintu syurga. Pasal apa? Di antaranya disebut dalam Mishkat. Disebut dalam Mishkat Al-Masabih. Ada 3 perkara daripada hadis ni. Sebab apa disuruh buka pintu syurga tu? Sebab bila Allah suruh malaikat buka pintu syurga, malaikat ni heran. Dia tanya, ya Allah, sebab apa buka semua pintu-pintu syurga ni? Jadi pertamanya nak habaq kata, nak beri satu isyarat, nak habaq kepada para malaikat bahawa Allah membesarkan bulan-bulan Ramadan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi para malaikat pun rasa, oi, hebat. Hebatnya. Umat Muhammad ni beruntung. Beruntung sebab Allah bagi keistimewaan. Buka pintu-pintu syurga. Dan ada yang menyebut, maksud yang kata bukanya pintu-pintu syurga tu nisbah kata, nak habaq kata dalam bulan Ramadan ni, banyaknya jalan-jalan pahala, dan banyaknya pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan manusia ni mudah untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat dia nak habaq macam tu. Maksud dia jalan-jalan nak pergi ke syurga ni dalam bulan Ramadan ni Allah buka. Sebab tu di akhirnya dikaitkan dengan wasul silati syayatin, dibelenggunya syaitan. Dalam masalah sufidati syayatin ni, belenggu setan ni ada 3 pendapat. Ada pendapat kata yang dibelenggu ni hanya setan yang degil. Setan yang degil. Adapun hak tak apa nak degil orang mana ni, dia tak. Ada riwayat kata semua setan-setan ditambat untuk memudahkan supaya mereka tak ganggu umat Muhammad untuk melakukan ibadat puasa. Maka sebab itulah tuan-tuan, kita tengok bila masuknya bulan Ramadan, orang mudah nak main masjid. Alhamdulillah, mudah nak main masjid. Kalau sebelum PKP dululah saya pergi tazkirah di Kuala Lumpur tu, sampai kadang-kadang tempat tu sampai kena bubuh kemah. Ni kalau dengan SOP macam ni lah, kalau buat sembahyang tarawih saya ingat sampai keluar tak jeluh lagi kalau kata malam pertama. Tapi 10 tak akhir, 10 mula masuk 10 yang kedua, kemah tinggal sebiji, hak sebiji kosong. Masuk 15 hari, hak sebiji lagi pun kosong. Mereka panggil tuan kemah main ambil balik lah. Main ambil balik lah kemah tu. Pelik manusia ni. Mereka duk baca hadis, duk dengar hadis, duk dengar hak Nabi kata, tapi kita tak hayati keyakinan kita tang mana. Tiap-tiap tahun kita dengar ustaz-ustaz duk habaq tiap-tiap tahun. Kalau ada tazkirah tu kira sampai cayak lah tengok. Ar-Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu ijku minan nar. Bulan Ramadan permulaan dia rahmat, pertengahan dia keampunan, penghujung dia bebas daripada api neraka. Dengar selalu. 10 hari mula rahmat berebut, rahmat Tuhan. Tapi Allah habaq aku nak bagi keampunan. Awak semakin surut ni. No? Bila Allah kata pula hujung tu ijku minan nar, bebas daripada api neraka. Terus nampak macam tak mau Macam tak mau Kita PKL Kuala Lumpur sebelum PKP dulu, kalau tazkirah memanglah 10 hari terakhir ni ada. Kadang-kadang surut juga surau. Kita tanya Datuk Imam. Datuk Imam buat nampak surut dari tu mula ramai. Dia kata biasa ustaz orang Kuala Lumpur ni 10 malam terakhir tak ada orang lah depa balik kampung. Ramai-ramai pekat balik kampung dah. Tapi yang peliknya kita balik kampung pun tak ada orang. Kita balik surau masjid ke kampung pun tak ada orang. Ni pergi mana? Kampung mana pun kita tak tahu. Sebab kita duduk kampung. Betul tak? Jadi yang ni. Sebab tu yang kata imam tadi tu, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban. Ini iman kita.
Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, siapa-siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dalam keadaan iman, percaya sungguh-sungguh, wa ihtisaban, lagi pula menghitung pahala di sisi Allah, balasan di sisi Allah, maka Allah akan bagi keampunan. Allah akan ampunkan mereka. Nah, itu. Dan makna yang kedua, yang kata futihat abwabil jannah wa ghuliqat abwabin nar, dibuka pintu syurga, ditutupnya pintu neraka itu dengan sebab apa? Dengan sebab futihat abwabil jannah, nuzulur rahmah, turunnya rahmat Tuhan. Wa ghuliqat abwabin nar, dan ditutupnya pintu-pintu neraka, iaitulah hilangnya pahala dan perkara-perkara amalan-amalan yang, maksud dia seolah-olah amalan-amalan yang manusia buat tu, dia lebih dekat kepada Allah nak terima. Allah terima. Lebih hampir Allah terima. Maka sebab tu kena berlumba-lumba, kita kena buat baik. Berlumba-lumba ni makna dia berlumba-lumba banyak. Jangan cari berlumba-lumba sikit. Ni masuk bulan Ramadan dia fikir yang sikit. Surau ni, masjid ni buat 20, anu buat 8, kira 8 no, kira 8 Patut berlumba-lumba ni buat banyak. 20 ni sikit ya tuan-tuan. Mazhab Ahlul Madinah 43 rakaat tarawih. 43 rakaat. Boleh bala kita. Tapi hukum tu dah tak ada dah lah. Depa pun dah ikut hukum baru dah, semayang tarawih sama dah macam sekarang ni. 20 rakaat juga di Mekah buat 20. Di Madinah pun sama. Madinah di Mekah ni semayang di Masjidil Haram lebih 7,000. Kata riwayat kata 10,000 kali ganda lebih daripada semayang masjid biasa. Dia tak? Jadi makna dia kalau kata hak tak ada kelebihan masjid-masjid lain tu, patut kena buat lagi banyak. Jadi kita kena berlumba-lumba untuk buat kebaikan. Dan yang ketiga makna futihat abwabil jannah wa ghuliqat abwabin nar, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala suruh umat manusia ni bersungguh-sungguh buat kebaikan. Pasal apa? Aku dah buka dah kat hangpa pintu syurga. Aku dah buka dah kat hangpa pintu syurga. Berlumba-lumba lah nak masuk. Berlumba-lumba nak masuk. Jangan duk berlumba-lumba lari keluar. Berlumba-lumba nak masuk ke dalam syurga. Dan aku dah tutup pintu neraka tu, maksud dia. Jadi makna dia, dosa, perkara-perkara yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, hangpa jangan buat. Maka sebab tu malam bulan Ramadan, dia sebut dalam Al-Imam Al-Jurjani, dalam Hasyiah Jurjani, dia sebut malam-malam daripada bulan Ramadan akan diseru daripada langit, daripada pihak Allah akan diseru seruan tu. Apa yang diseru? Ya baghiyal khair aqbil, ya baghiyal khair aqbil, ya baghiya syar aksir. Wahai orang yang gemar kebaikan, wahai orang yang suka kebaikan, aqbil, tampillah banyak-banyak buat kebaikan. Berlumba-lumba buat kebaikan. Allah seru daripada pihak langit. Wahai orang yang gemar kebaikan, aqbil, tampil buat kebaikan. Imarahkan masjid-masjid, imarahkan tempat-tempat ibadat kamu. Kalau dululah tahun lepas tak boleh main semayang tarawih, pakak-pakak pening kepala, ada hak baru mengapai juz amma tu pasal nak kena jadi tu imam. Tu pun ada yang mengungut, apa ustaz ni dia kata pasal raya mereka boleh bagi buka, nak semayang tarawih pun tak bagi. Tu hikmah PKP tu, dia iman kuat. Iman dia kuat. Ada yang mengungut, ada yang macam-macam. Ada yang mengungut, ada yang macam-macam. Ni tahun ni pun mengungut kok, tazkirah tak boleh, tak boleh. Tapi pasal raya buka sampai 8 jam, 10 jam boleh. Main semain tarawih 2-3 jam pun tak boleh, mengungut macam-macam. Tapi bila ada, tak main juga.
Bila buka sembahyang tarawihnya tak mai juga. Bila ada tazkirah tu, hak yang merongok tadi tu dia orang lari awal. Dia orang lari awal. Bukan orang sinilah saya cerita, orang tempat saya. Ni yang masalah dia, tuan-tuan. Jadi sebab tu bila sebut Ramadan ni, dia bersangkut paut dengan imanan. Keyakinan kita, sebab tuan-tuan, pahala ni benda tak nampak. Kita main sembahyang malam ni pun kalau yakin dengan pahala tak nampak. Pahala ni bukanlah macam kita kata satgi kita keluar. Tak, kebetulan orang kata malam ni ada orang pengarah bank ke apa mai duk tunggu bagi suah sampul seorang satu. Tak? Ataupun Tok Imam bagi tunggu kat luar bagi sampul seorang satu. Hak tu nampak. Kita pun balik sengat-sengat buka, RM50 boleh tahan juga main ceramah malam ni. RM50. Tuan-tuan balik rumah, tuan-tuan abang kat orang stroke, dia kata rugi aku tak main. Hak stroke pun kalau boleh nak main juga kalau kata RM50 tu. Jadi yakin dia duk tentu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampunkan dosa dia yang telah terdahulu. Jadi sebab tu para salafus soleh dia pesan kat kita, bila kita nak sambut bulan Ramadan ni tuan-tuan, ada beberapa perkara yang paling penting. Yang pertama, bila nak sambut Ramadan, al-ilmu. Ambil kesempatan tuan-tuan belajar ilmu. Pasal puasa ni setahun sekali. Bila setahun sekali, banyak kita lupa. Maksud dia pergi cek siap-siap. Handbrake makan tak makan. Tu kena cek juga kalau orang lelaki pun. Tak? Takut-takut handbrake, brake tekan terlajak lagi bulan Ramadan ni. Jadi makna dia ada benda-benda yang kita kena belajar. Terutama sekali, kita kena tahu apa tu puasa. Dalam syarah Muslim, dia sebut. Bila sebut puasa, dia kata puasa tu imsakun maksus. Maksud dia menahan daripada sesuatu yang khusus. Fi zamanin maksus, pada masa-masa yang tertentu. Ala syakhsin maksus, ke atas orang-orang yang tertentu. Bisyartih, dengan syarat-syarat dia. Maka daripada definisi itu, lahirlah ilmu fiqh. Lahirlah ilmu fiqh. Kalau tok-tok guru dulu, masuk start bulan Rejab, kitab-kitab lain semua tutup sat. Kita buka kitab Ramadan je. Cerita bab syarat sah, cerita bab rukun, cerita bab batal, cerita bab ni, cerita bab ni, tanya. Apa yang tak faham tanya. Supaya kita ni bila masuk Ramadan, pertama bersiap sedia dengan ilmu. Kerana ilmu yang menilai segala amal ibadat kita. Ilmu tu menjadi nilai ibadat kita. Kalau orang yang ada ilmu, dia sembahyang 1 rakaat, dengan orang yang tak ada ilmu sembahyang 1000 rakaat, tak sama. 1000 rakaat orang tak ada ilmu dia sembahyang, 1 rakaat orang ada ilmu sembahyang, mana dia tak sama lagi kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu nak buat ibadat kena ada ilmu. Puasa pun kena ada ilmu. Kena tahu syarat dia, kena ada hajat anak-anak kita dah. Rukun puasa macam ni, syarat puasa macam ni, batal dia macam ni. Kena abang dah kat anak-anak kita. Dan yang paling utama ni tuan-tuan, habaq kepentingan, kewajipan, kefarduan puasa. Bukan ayah suruh puasa, bukan mak suruh puasa, tapi Allah suruh puasa. Yang ni selalu saya nak sentuh tuan-tuan. Bila kita sebut dalam rumah kita ni, kita kena banyak sebut dengan perkataan Allah. Supaya Allah tu masuk dalam hati. Tak kira lah siapa pun dalam keluarga kita, anak kita ke, kita sendiri ke. Bila sebut tentang perintah, Allah yang suruh. Semayang ni bukan saya suruh, bukan mak suruh, bukan ayah suruh, tapi Allah suruh. Bila dia dengar Allah, dia rasa lain. Dia dengar Allah, Allah suruh ni rasa lain. Maka kita jarang kita sebut macam tu. Kita habis kuat beletiak ya. Hang ni nak jadi apa ni, orang Islam ke orang kafir ke tak mau puasa ni. Kita ayat macam tu. Tapi guna perkataan Allah suruh puasa. Lepas tu ceritalah. Sebab tu puasa ni sehinggakan dituntut kita suruh anak-anak kita berpuasa walaupun anak kita tu belum baligh. Tapi syarat dia kalau dia dah berakal. Dah berakal, kita kena suruh dia puasa, wajib. Wajib suruh. Tang dia tak wajib puasa. Wajib kat kita suruh. Walaupun dengan jalan kita ni
maslahat. Maslahat tu maksud dia jalan menipu lah. Macam kita kecil-kecil dulu. Suruh anak mak kita suruh puasa, dia kata kalau tak larat puasalah sekali hari. Esok sekali hari sambung jadi sehari. Mana ada puasa sekali hari kan, kita mengaji dalam kitab fiqh. Dia tipu kita, tapi tak apa. Dengan jalan tipu pun suruh dia puasa. Tapi dengan syarat bila dia balik, hantar pergi mengaji agama. Hantar pergi sekolah kafah, hantar pergi masjid bagi dia mengaji balik. Pasal apa? Rupa-rupanya, puasa tak ada sekali hari. Mak aku nak ajak aku puasa kot. Tapi bila dah tak hantar main mengaji agama balik, bila dah balik, dia sampai ketua, dia nak puasa sekali hari. Ini masalah dia, puasa sekali hari. Pasal apa? Mak aku ajak dulu macam tu. Tu kena bagi ilmu balik. Maka sebab tu puasa, ilmu nombor satu. Tambah-tambah tuan-tuan, ilmu yang mendekatkan kita dengan Tuhan. Mendekatkan kita dengan Tuhan. Tuan-tuan jangan pandang puasa tu, kalau dari sudut syariat dia, kita pandang tentang puasa tak makan, tak minum, tak buat perkara membatalkan puasa, bukan tentu. Tapi natijah daripada puasa tu. Natijah daripada puasa apa yang Allah Ta'ala sebut. La'allakum tattaqun, itu natijah dia. Supaya kamu bertakwa. Jadi puasa mendidik manusia supaya jadi insan yang bertakwa. Mendidik sifat takwa dalam diri kita. Al-Imam Al-Ghazali bila sebut takwa, kita tahu dah Imam Ghazali kata takwa an ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Takwa. Sayyidina Ali, seorang sahabat Nabi, bila ditanya, karamallahu wajhah, bila ditanya apa tu takwa, Sayyidina Ali kata at-taqwa iaitulah al-khaufu minal jalil. Al-khaufu minal jalil, kamu kena letak perasaan takut kamu kat Tuhan. Maksud dia kalau tak buat maksiat pun, jauhkan maksiat. Kerana apa? Kerana takut kat Tuhan. Yang kedua, wa amalu bitanzil. Syarat takwa, amalu bitanzil. Beramal dengan apa yang Allah turunkan daripada langit. Iaitulah, yang pertama Rasul, yang kedua Quran. Ikut Rasul. Ikut Nabi Muhammad. Dan ikut Al-Quran, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita. Nabi Muhammad ni tuan-tuan, Rasul-Rasul ni, mereka ni adalah juru bahasa Tuhan. Juru bahasa Allah. Dia sampaikan benda yang Allah suruh. Sampai kat kita. Sebab kalam Allah ni qadim. Kalam Allah Ta'ala ni, laisa biharfin wala sautin. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Tapi pasal apa? Quran hari ni kita boleh baca ada huruf, keluar suara. Yang tu adalah tulisan daripada kalam Allah yang telah diterjemahkan oleh juru bahasa dia, iaitulah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalam Allah yang asal qadim. Itu kita kena faham. Jadi yang pertama tuan-tuan, yang beratnya cari ilmu. Ni masih ada kesempatan lagi 3-4 hari ni. Kalau kata kita ni duk biasa mengaji dah, ambil satu kitab fiqh, baca, buat bulat-bulatan halaqah muzakarah balik. Muzakarah ni penyak balik lah. Macam ni. Tak rugi kita. Sebab nak dapat puasa tu puasa khawasul khawas. Jangan 40 tahun puasa awam. Daripada kecil sampai 40 tahun sampai 60 tahun puasa dia awam. Tak ada beza pun ustaz. Ada. 10 tahun puasa dulu sama. 20 tahun dulu puasa pun sama. Masa kecil puasa pun sama. Mai tua ni puasa pun sama, tak ada beza. Mana dia puasa dia masih awam. Kita nak dapat juga puasa khawas. Habis-habis tak ada pun naik darjat yang kedua, puasa khawas. Darjat tinggi sikit. Yang paling tinggi khawasul khawas. Khawasul khawas ni tuan-tuan, kalau mulut kita makan sekalipun, tetapi semua anggota kita puasa. Tapi bukan bulan Ramadan lah. Maksud dia setiap bulan Ramadan memang tak boleh makan lah. Keluar daripada bulan Ramadan pun, mulut dia tetap puasa. Mulut dia puasa, tak mengumpat, tak mencarut, tak cakap benda, tak elok, tak fitnah, tak apa semua tu. Tangan dia tetap puasa. Tak buat benda maksiat, tak lakukan perkara maksiat. Kaki dia tetap puasa. Telinga dia tetap puasa. Itu nak dapat darjat khawasul khawas. Dan yang paling penting, hati dia sentiasa puasa. Ni nak dapat puasa sekali dengan puasa hati ni. Puasa hati itu susah. Kita zahir saja. Dan yang kedua tuan-tuan rahimakumullah,
Benda yang penting sebelum kita nak sambut bulan Ramadan, kasratut taubah. Banyakkan bertaubat. Banyakkan bertaubat. Di antaranya taubatul lisan, istighfar. Astaghfirullahalazim. Dan juga kita minta maaf kepada kawan-kawan. Jumpa kawan-kawan minta maaf, adik-beradik minta maaf siap-siap. Jangan tunggu raya nak masuk Ramadan tu. Minta maaf siap-siap dah. Tapi orang kita ni dia bi'at dah. Dia takut nak suruh minta maaf. Takut apa? Takut nak kena bagi duit raya. Tu dia takut tu. Kalau kita minta maaf kat orang, dia kata sampul tak ada, sampul raya esok baru dapat. Raya esok baru dapat. Tu adat kita. Tu yang kedua. Yang ketiga, kasratul doa, banyak berdoa. Selain daripada doa tadi tu, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballina Ramadan, doalah minta Allah Taala jauhkan kita, bagi kekuatan kepada kita apa semua. Ni mai pula orang kata Covid ni, doa supaya Allah angkatkan segala penyakit-penyakit dan sebagainya. Berdoa kepada Allah supaya mudah kita nak buat amal ibadat. Mana tahu kalau semua masjid berdoa macam tu, tengok-tengok esok di Perak kes kosong. Contoh tak? Mereka kata Perak ni tak ada PKP dah, boleh semayang macam biasa dah. Tak kan seronok kita? Lah nak kena semayang, dulu ngaji kitab fiqh, tak sawu supu pakum, takut iblis main celah-celah kita. Hari ni dah khilaful hukum dia panggil. Benda dah menyalahi dah. Tapi nak buat macam mana tu, orang panggil benda yang kita tak boleh nak, dia panggil wada'i. Hukum dia boleh berubah, hukum yang boleh berubah. Hukum yang tetap yang tak boleh berubah, tetap tak boleh berubah. Tetap yang tak boleh berubah contohnya apa? Main PKP semua tak usah semayang. Tu tak boleh. Tak? Semua tak usah semayang. Tapi kalau dia kata kena semayang lagi, tapi semayang di rumah, masih lagi kena semayang. Dia tak, masih lagi tak mengubahkan hukum. Jadi itu benda-benda yang kita kena faham. Bila faham hukum ni dia mudah. Yang keempat, hifzul awqat, pelihara waktu kita. Manage waktu. Manage waktu kita ni, orang kata belajar mangkit, mangkit malam, paling-paling tak ada dapat 2 rakaat pun jadilah semayang witir ke, tahajud 2 rakaat semalam, belajar. Lepas tu duk berjinak-jinak dah puasa sunat. Tapi orang yang tak biasa puasa daripada bulan Rejab, Sya'ban hari tu awal dulu, masuk 15 hari ni dia tak boleh puasa dah. Dia tak boleh puasa dah, tu ada larangan. Tapi kalau main contoh hari esok Jumaat, bolehlah puasa. Cuma ada larangan dalam hadis Muslim, yang Nabi tegah tu 2 hari sebelum daripada hari nak masuk bulan Ramadan. 2 hari itu takut termasuk dalam puasa haram. Itu kita takut. Itu larangan dia. Jadi belajar dah. Maksud dia hifzul awqat ni, kita dah mula manage waktu kita, waktu bila nak baca Quran, waktu bila nak berzikir, atur jadual buat, supaya Ramadan tahun ni Ramadan terbaik insya-Allah. Kalau mati kita lepas Ramadan ni rasa puas hati dah. Tak? Kalau Allah matikan kita lah, kalau takdir, kita rasa bersedia nak bertemu dengan Allah Subhanahu taala. Dan yang kelima, intisyarul farhi, kita kena sebarkan kegembiraan. Nabi kata man faraha bidukhuli Ramadan atqahu minan niran. Siapa-siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan bebaskan dia daripada api neraka. Jadi jumpa orang abang, Ramadan nak main dah, seronoknya Ramadan nak main dah. Jadi dah mula cerita keseronokan Ramadan, supaya orang rasa seronok. Dan akhirnya tuan-tuan rahimakumullah, yang terakhir, yang penting poin saya nak bagi, kalau kita nak tahu Ramadan tu apa, sebagian ulama dia menghuraikan Ramadan secara harfiah. Puasa tu apa? Puasa tu apa? Ulama menghurai secara harfiah. Puasa ni dia ada 3 huruf, sad waw mim, saumun, makna dia puasa. Bahasa Arab kata saumun. Dia ada 1 huruf sad, huruf waw, huruf mim. Jadi kita nak mudah, kita nak ingatnya, kita ingat harfiah ni, maka inilah yang kita amalkan. Di antara kita nak dapat rahsia puasa, yang pertama as-sad, iaitulah as-sabru. Puasa kena banyak sabar. As-sabru alal ta'am wa syarab, sabar daripada makan, minum, jima' dan sebagainya.
sabar daripada ibadat, sabar daripada berzikir, sabar, semua kena sabar dalam bulan Ramadan ni. Dan yang kedua, wara'. Wara' ni maksud dia jaga benda yang Allah larang jangan buat. Tu orang wara'. Wara' ni bukan makna kata wara' ni jalan menunduk ataupun duduk tunduk orang tu wara' kawan tu. Padahal kawan mengantuk. Dah. Tak larat nak wara' dah dia. Jadi wara' ni dalam arti kata kita memelihara perkara-perkara yang dilarang Allah. Itu nama dia wara'. Wara' wara' para manusia ni, wara' hamba Allah manusia biasa macam kita, kalau darjat yang tinggi iaitulah sampai menjaga jangan melakukan perkara makruh. Kalau biasa orang awam ni, wara' ni kira boleh jaga tak buat benda haram, tu kira hebat lah, tak buat benda haram. Tapi jaga sampai benda makruh pun jaga. Tapi payahlah nak cari. Semua hidup saya ni satu orang yang saya jumpa dia jaga benda makruh. Dia tak makan belacan, dia tak makan budu, dia tak makan kicap, dia tak makan Melaka. Tapi Tok Guru lah tanya dia, siapa Tok Guru tak makan? Dia kata benda ni tak tahulah, dia kata macam syubhah ada, makruh pun ada. Jadi dia jaga diri dia sampai syubhah dia tu dia jaga. Takut. Kita ni bukan, kalau hak tu mungkin berat nak abang, tapi kalau kata boleh jaga tak makan benda haram, tak buat benda haram pun kira hebat dah. Tak buat benda haram. Maksud dia dalam makan kita, berpakaian kita, mencari rezeki kita dan sebagainya, jaga diri kita. Apatah lagi bulan Ramadan. Itu. Makna dia kena wara' dalam diri kita sampai lepas Ramadan nanti. Dan yang ketiga yang darjat yang tinggi, mukhlisun, ikhlas. Jadi orang yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas dalam beramal. Aku mai sembahyang tarawih bukan pasal rumah aku dekat dengan rumah ahli tuan kuasa surau, ahli tuan kuasa masjid. Kalau aku tak mai, nanti dia duk tanya. Ataupun jangan kita mai buat ibadat kerana apa? Pasal aku ahli tuan kuasa masjid. Saya selalu pesan. Sebab banyak tempat tuan-tuan bila kita pergi, setiap usahalah kebanyakannya. Dah. Pergi tahun depan pergi, awak tak ada ni, mana pergi dia ni? Biasa ustaz pemilihan lepas dia tak lekat dah. Nampak? Pemilihan nu dia tak lekat, tak jadi setiausaha. Jadi dia pun tak main dalam masjid. Dia main masjid pasal dia setiausaha. Kalau dia tak main, orang kata tak usaha. Itu masalah juga. Jadi biar kita main ni bulat-bulat tekad kita. Walaupun apa pun, kalau kita ada amanah dalam masjid ni pun, kita main dengan keadaan ikhlas hati kita kerana aku nak mengabdikan diri aku kepada Allah. Baru niat kita ikhlas. Buat sesuatu kerana mengabdikan diri kepada Allah, buat sesuatu kerana kita nak kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala, yang kita yakin radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyiya rabbah, orang yang hati dia tetap, orang yang dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak meraih, untuk kita nak bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebab kita yakin bahawa masuk syurga bukan dengan amal, tetapi amal sebagai syarat zahir, tetapi dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang paling penting. Jadi ikhlaskan niat kita, ikhlaskan setiap amalan kita, zikir kita, tahajud kita, selawat kita dan sebagainya, kita ikhlaskan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka baru Allah buka rahsia Ramadan kepada kita. Sekira-kira tuan-tuan, gambaran dia macam ni. Bila kita makan nasi, kita akan rasa sedap dia. Bila kita makan nasi, kita akan rasa sedap dia. Tapi malangnya, hamba Allah, orang yang beriman, bila dia semayang ataupun dia nak puasa ni, dia puasa, dia tak rasa nikmatnya puasa. Ini Allah angkat apa? Halawatul iman. Kemanisan iman kepada Allah. Ini kita takut. Buat ibadat tak rasa sedap. Main mengaji tak rasa seronok. Ini bahaya bila Allah cabut halawatul iman, tanda-tanda syaqawah, celaka ada dalam diri dia. Jadi yang ni benda-benda yang perlu kita kena perhati. Banyak benda lah, kalau kita nak cerita berkenaan dengan Ramadan ni amat-amat banyak. Jadi sekadar tu sebagai peringatan, sebagai renungan, dan juga sebagai orang kata perkongsian kita pada malam ini. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat, memperingati, memberi manfaat. Jadi niat saya peringat diri saya,
Sebab kalau saya tak main ceramah kat tuan-tuan, belum tentu lagi saya nak teringat benda ni. Tapi bila kita cakap, automatik kita peringat diri kita. Tuan-tuan yang hadir, puan-puan yang hadir, rahimakumullah, insya-Allah, mudah-mudahan Allah memberi rahmat dan keberkatan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi fakkina fakih lana wa khurabatil lana fi dinina, rabbi afiqna fikum lima tartadi qalana fi'lan karama warzuqna kulla halalan daima amin ya rabbal alamin. Allahumma arham alaina ya Allah bi taubatan nasuha min jami'il ma'asi wal khataya wan nisyan wal ghaflah ya arhamar rahimin. Allahumma tub alaina ya Allah bi taubatan nasuha min jami'il ma'asi wal khataya wan nisyan wal ghaflah ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma rabbi shfina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbi shfina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbi shfina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma ja'alna mimman istama'al qaul wa yattabi'ul hasanah. Ya Allah, kau jadikanlah kami golongan yang suka mendengar kebaikan lalu mengikut kebaikan tersebut. Jangan kau jadikan kami, ya Allah, golongan yang suka mendengar kebaikan lalu berpaling dan lari daripada kebaikan-kebaikan itu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.